Berita Al-Hijrah 10 Muharram 29 Ogos, pemandu lori rentung langgar lori pasir. Juga sarang pelacur di ibu negara digempur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Wan Kamaluddin Ibrahim. Seorang pemandu lori ditemui rentung selepas terbabit dalam kemalangan di kilometer 6.2 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. NKVE menghala ke Kelang pagi tadi. Lori yang membawa muatan skrap logam itu terbakar 95% selepas dipercayai terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori pasir. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata, bomba tiba di lokasi pada 6.32 pagi. Setiba di lokasi, bomba mendapati sebuah lori sedang terbakar dan segera menjalankan operasi pemadaman, namun lori pasir terbabit tidak terbakar. Bomba mengambil masa 20 minit mengeluarkan mayat sebelum diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk siasatan dan tindakan lanjut. Mangsa yang rentung masih belum dapat dikenal pasti identitinya. Beli dadah tepi Lebuh Raya. Seorang pemandu kereta yang kantoi dalam operasi bersepadu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berhampiran tol Awan Besar di Ibu Negara malam Jumaat. Lelaki yang positif methamphetamine itu turut memiliki ganja. Bang dapat di mana? Awan Besar. Tok, memang situ dia. Saya pergi situ. Awan Besar ke mana? Perumahan apa? Ni flat. Siapa tu kan? Takkan beritahu je siapa tu. Flat mana? Ha? Flat. Tepi highway ni. Sebelah highway lah. Tu belakang. Kat itu. Kondo belakang. Itu. Kenal dari kawan. Kawan bagi tahu. Saya Kawan pergi. bagi tahu lah. Suspek dikatakan baru berkahwin tidak sampai setahun. Sementara itu, pemandu lori dipercayai warga asing sempat melarikan diri ke dalam belukar berhampiran. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, Zamaksyari Hanifah berkata, fokus utama operasi adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan raya yang sekaligus mengekang berlakunya kemalangan jalan raya. Objektif utama operasi penguasaan inilah pada kali ini adalah untuk yang pertamanya ialah bagi memastikan pengguna-pengguna jalan raya sentiasa patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Yang keduanya, untuk mengambil tindakan terhadap kesalahan lalu lintas yang dikenal pasti di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Operasi bersepadu bermula jam 9 malam dan berakhir jam 12, memeriksa 745 buah kenderaan. Antara kesalahan dikesan tiada lesen kenderaan, cukai jalan tamat tempoh dan cermin gelap. Operasi ini akan dilakukan mengikut kesesuaian demi kebaikan pengguna jalan raya. Sarang pelacuran di Ibu Negara diserbu siang tadi. Namun kehadiran pihak berkuasa berjaya dihidu. Beberapa laluan tikus untuk meloloskan diri yang digunakan di premis pelacuran di sekitar Jalan Petaling dan Jalan Gasing di Kesan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Dan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri M. Saravanan berkata pihak di BKL dan PDRM akan terus membongkar kegiatan haram tersebut susulan tiada penangkapan berjaya dilakukan hari ini. Kita mendapati mereka mempunyai pelbagai kaedah. Contohnya mereka ada juga runner dan juga sebagainya. Ada yang pasang CCTV, mereka tahu apabila penguatkuasa datang. Dan kita mendapati ada juga pintu-pintu mereka yang keluar ke kedai-kedai runcit dan juga sebagainya. Dan kes begitu kita akan berikan kepada pihak polis untuk menyiasat bagaimana mereka boleh ada jalan pintu masuk ke kedai runcit. Maknanya kemungkinan besar kedai-kedai runcit itu dia bekerjasama. Yang keduanya di BKL pula akan kaji bagaimana mereka mengubah suai bangunan itu, kerana ubah suai bangunan dan juga sebagainya perlu kepada di BKL. Jika ianya tidak dibuat betul, maka kita akan ambil tindakan.
Tegas beliau, operasi itu hanyalah permulaan dan mereka akan meneruskan sehingga berjaya membuat tangkapan. Dalam pada itu, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi di BKL, Datuk Ibrahim Yusof menyangkal dakwaan, mengatakan terdapat maklumat yang tiris kerana operasi tersebut telah dibincangkan secara terperinci selama 3 minggu. Operasi tebah tersebut melibatkan 7 agensi dan sebanyak 7 notis penutupan premis rumah urut berjaya dikeluarkan oleh DBKL. Merekodkan pengambilan suhu badan di pelanggan di premis dilihat masih lagi wajar dan ia adalah salah satu langkah awal mengesan pelanggan yang bergejala untuk disaring. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pendekatan merekod suhu badan juga dipakai di luar negara bagi tujuan sama. Katanya selain gejala batuk dan selsema, demam juga merupakan salah satu simptom bagi mengesan jangkitan wabak COVID-19. Sekarang ni ada 2 cara. Satu, mereka yang dah memang dipamerkan di TV screen macam di hospital, di airport Jadi kalau ada temperature dia akan dictate sebagai merah lah. Dan kita boleh maklum kepada mereka supaya mereka diberi nasihat untuk mendapatkan saringan ataupun rawatan. Sekiranya di peringkat kedai, di peringkat pasaraya, kita sendiri sebagai pelanggan tahu temperature kita. Tapi kalau ukur temperature di pintu masuk, itu salah satu cara bagaimana kita boleh mengesan gejala tak bergejala. Justru itu Datuk Seri Adham menggalakkan pemeriksaan suhu dijalankan seperti kebiasaan dalam norma baru. Jelasnya sekiranya mempunyai aplikasi My Sejahtera, pihak kementerian mampu mengesan kontak rapat sekiranya berlaku kes di kawasan terbabit. Mengambil contoh kes Siva Gangga di Kedah, tiada suhu badan dan My Sejahtera digunakan, ia menyukarkan petugas kesihatan untuk mengesan kontak rapat kes terbabit. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menyatakan suhu badan pelanggan yang berkunjung di premis perniagaan tidak wajib dicatatkan. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, PRK Slim, siapa menang? Proses pengundian pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Slim berjalan lancar dalam norma baharu mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dan hanya berlaku sedikit kesesakan di beberapa pusat daerah mengundi PDM ekoran ramai warga emas yang keluar mengundi seawal 8 pagi. Saya tengok di sini, saya dah pergi melawat tadi, keadaan begitu aman lah. Tak ada peraih pun. Kalau yang sebelum-sebelum ni, kalau kita nak masuk pun susah. Yang ni tak ada. Elok saja. Yang datang tu kebanyakan adalah mereka-mereka yang mengundi. Dia tak ada yang jenis bendera jenis. Tak ada. Saya tak nampak tadi. Dah 2-3 lokasi yang dah kita melawat. Proses pengundian membabitkan 22,749 pemilih berdaftar yang layak menunaikan tanggungjawab mereka di 12 pusat mengundi membabitkan 54 saluran. PRK DUN Slim menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz dengan 2 calon bebas S. Santera Sekaren dan Amir Hushairi Muhammad Tanusi. Pilihan raya kecil itu diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Muhammad Hushairi Abdul Talib, 59 tahun, yang juga Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim 15 Julai lalu akibat serangan jantung. Sementara itu, pengundi tertua M. Renggaya, 96 tahun, menunaikan tanggungjawab mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Trolak, dan bekas pengawal keselamatan itu tiba di pusat mengundi kira-kira pukul 8.30 pagi, menaiki kerusi roda ditolak anak angkatnya, Muhammad Ridwan Jalil. Mesti mau pergi mengundi. Tak boleh miss. Apa kerja abang tinggal sini? Mengundi dulu. Lepas itu baru-baru angkat balik ke barang. Sekarang ini undi saya kasih. Negeri semua aman.
Jangan gaduh-gaduh. Menurut Renggayah, dia tidak pernah gagal mengundi sejak berpindah ke Terolak 60 tahun lalu. Malah katanya dia sangat teruja untuk keluar mengundi hari ini walaupun memerlukan bantuan untuk bergerak ekoran keadaan fizikal yang sudah uzur. Dia bangun seawal 5.30 pagi untuk bersiap dan bersarapan sebelum ke pusat mengundi yang terletak kira-kira 200 meter dari kediamannya. Dan bersama kita ketika ini Wakil TV Al-Hijrah di Perak, Hamimah Hamid. Assalamualaikum Hamimah. Waalaikumsalam, ya Wakil. Dan teruskan je dengan laporan di sana. Baik, untuk makluman, petugas-petugas SPR dan juga petugas media telah berkumpul di Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim ini sejak pukul 5 petang lagi. Bagi menantikan peti-peti undi dibawa masuk. Tepat pukul 5.30 petang tadi, baik saja proses pengundian tamat. Satu peti undi bagi proses pengundian awal telah dibawa masuk dari Ibu Pejabat Polis Mualim. Peti-peti undi dari 12 pusat mengundi pula dibawa masuk kira-kira pukul 7 petang tadi. Dan untuk makluman juga, ketika ini seramai 30 penyokong calon yang menang dan masing-masing 3 penyokong bagi 2 calon dibenarkan untuk berada di pusat penjumlahan undi ini. Walaupun ketika ini semua berdebar menantikan keputusan, namun suasana nampaknya tenang tanpa sebarang provokasi. Ada keputusan tidak rasmi? Okey, setakat ini nampaknya pengiraan undi masih berjalan dan saya difahamkan selewat-lewatnya dalam pukul 9 atau 9.30 malam sekejap lagi keputusan rasmi akan diketahui. Namun kiraan tidak rasmi setakat ini, calon BN Muhammad Zaidi Aziz mendapat 11,353 undi. Calon bebas Amir Kushairi Muhammad Tanusi pula mendapat 1,861 undi, manakala S Santara Sekaran mendapat 242 undi. Jadi pada perkiraan saya, berdasarkan keputusan tidak rasmi ini, Muhammad Zaidi akan diumumkan menang malam ini. Kalau mengikut telahan awal, calon BN ini memang lihat mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Beliau adalah anak tempatan dan dikenali ramai serta memang seorang yang begitu aktif dengan pertubuhan bukan kerajaan. Aktivis masyarakat yang berasal dari village ini juga sangat dekat dengan masyarakat tempatan, termasuk dalam kalangan masyarakat orang asli. Jadi pasti ini adalah keputusan terbaik yang telah dibuat oleh penduduk di Siem River. Sama-sama kita doakan dan tahniah pada calon yang menang. Ada apa-apa yang menarik yang Hamimah sendiri saksikan hari ini sepanjang proses pengundian? Setakat ini proses pengundian berjalan dengan lancar, cuma pagi tadi ada sedikit kekecohan bila berlaku sedikit salah faham bila ada pengundi yang datang berseluar pendek dan tidak dibenarkan masuk ke pusat daerah mengundi. Jadi agak menimbulkan kekecohan sedikit di situ. Mungkin tidak diberitahu awal, tetapi lepas dimaklumkan dan SPR membenarkan calon warga emas tadi untuk masuk mengundi dan beliau telah mengundi. Dan itu bukan syaratnya berseluar panjang ataupun seluar pendek ya? Pengundi hanya tidak boleh masuk jika mereka memakai baju yang mempunyai logo mana-mana parti. Kalau baju biasa boleh masuk. Baik, terima kasih banyak Hamimah. Kita nantikan keputusan rasmi nanti ya. Assalamualaikum. Okey, itu tadi wakil kita Hamimah Hamid dari Slim River di Perak ya. Baik, biarpun terpaksa tiada alasan ya, sebenarnya tiada alasan untuk tidak hidup berdikari walaupun berstatus kurang upaya. Itu pegangan 2 beradik dari Bukit Marak Kota Baru yang kini mengusahakan nursery pokok yang mampu memberi pendapatan lumayan setiap bulan. Jadi usaha murni itu lebih bermakna apabila kerjaya itu disokong ibu bapa dan adik-beradik yang lain. Nursery ini diusahakan Muhammad Najmi Uddin Nasri, 26 tahun, seorang OKU intelek yang mengalami masalah pembelajaran.
Dia mengusahakan nursery itu bersama adiknya, seorang penghidap autism, Muhammad Nasifuddin Nasri, 20 tahun. Saya Muhammad Miuddin binti Nasri. Umur? Umur 20 tahun. Berapa lama dah buka nursery? 3 tahun dah ni. Jadi buat gapo jadi nursery ni? Jiru. Nane. Lagi? Jual. Rupa. Rupa. Ramai ke pelanggan? Ramai. Bapa mereka, Nasri Awang Hamad, berkata nursery itu dibukanya pada 3 tahun lepas bertujuan memberi peluang kerja kepada 2 anak istimewanya selain sebagai satu terapi buat mereka untuk belajar menggalas tanggungjawab. Menurut Nasri lagi, pada peringkat awal, beliau dan isteri Rahazah Ismail mengalami kesukaran untuk melatih 2 anaknya itu menguruskan nursery berkenaan. Namun berkat kesabaran, 2 anaknya itu kini sudah mahir melakukan tugas mereka. Tentang bapa yang ada anak OKU tu minta tolong sangat-sangatlah. Bagilah peluang kehidupan dia. Sebab apa? Kita ni jangka masa tak lama dah. Kalau kita mati, kalau tak ada persediaan pada anak kita yang OKU ni, saya takut satu masa nanti orang kampung akan menyalahkan ibu bapa sebab tidak bagi persediaan secukupnya. Muhammad Najmi turut mendapat tunjuk ajar dan latihan kemahiran menerusi program pemulihan dalam komuniti PDK Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian yang diwujudkan khas untuk membantu golongan OKU berdikari. Nasri turut berterima kasih kepada pelbagai pihak seperti Unit Transformasi OKU USM, Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang banyak membantu menjayakan nursery buat 2 anak istimewanya itu. Malaysia #Quran Hour yang memasuki tahun ke-6 boleh dilihat sebagai jenama yang berjaya mempromosikan budaya membaca Al-Quran di seluruh dunia. Dan secara tidak langsung menjadikan kempen ini lebih bermakna kerana pada masa sama dapat menyelami erti kemerdekaan dengan berpandukan surah Ar-Rahman dan Al-Furqan. Jadi selain Malaysia, program itu turut disertai umat Islam di beberapa negara antaranya Maghribi, Azerbaijan, India, Nigeria dan Indonesia. Jadi di talian Skype, Presiden Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi, Muhammad Al-Fiqh Muhammad Azhar yang turut menyertai Malaysia #Quran Hour di Maghribi. Jadi Assalamualaikum Al-Fiqh, Muhammad Al-Fiqh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi esok ni program Malaysia Quran Hour ni adalah menjadi sebahagian daripada program pengimarahan promosi kempen kemerdekaan, ya. Jadi apa persiapan di sana? Persiapan PMM atau Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi sentiasa ambil cakna tentang kempen yang berada di Malaysia. Jadi dengan itu kami sentiasa bersedia tentang Malaysia Quran Hour dan kami akan mengadakan pada tahun ini secara berkecil-kecilan kerana seperti kita tahu pandemik COVID-19 kita pada tahun ini. Jadi hanya dilakukan di rumah mahasiswa di seluruh bumi Maghribi sahaja. Berapa ramai sasarannya? Sasaran setakat ini lebih kurang 90 orang yang pelajar yang terdiri daripada pelajar ijazah muda, master dan juga PhD. Ada apa-apa kelainan tahun ini? Okey, setakat ini kami rasa kelainan tahun ini ialah seperti kita tahu yang tadi secara kecil-kecilan tidak dibuat secara besar-besaran, tetapi kami membawakan sedikit kelainan pada tahun ini dengan selain bertadabbur dengan surah Al-Furqan dan juga surah Ar-Rahman, kami membawa sedikit suntikan jalur gemilang ataupun kemerdekaan kita pada yang ke-63 pada tahun ini. Kami memberikan suntikan seperti perkara-perkara asas di dalam jalur gemilang kita yang seperti kita tahu asas humanity ini berasal daripada cendekiawan Islam yang berada di bumi Mesir dan juga bumi Andalus. Itulah antaranya. Jadi mungkin ya ramai yang nak tahu apa kaitan antara surah Ar-Rahman dengan hari kemerdekaan kita, Ustaz. Ya? Boleh kaitkan sedikit macam mana kita sama-sama belajar? Kaitkan sedikit. Ya. Okey. Saya kaitkan surah Ar-Rahman ini adalah surah yang ke-55 yang terletak pada juzuk 27.
Dalam surah ini yang sedikit maklum yang surah Makkiyah yang banyak mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam surah Ar-Rahman ini dimulakan dengan lafaz Ar-Rahman, menunjukkan tiada satu pun surah lain yang menyerupai atau menandingi sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini ada asas tauhid yang utama yang kita perlu ada pada diri kita. Dan juga yang kedua saya boleh masukkan ialah surah Ar-Rahman ini menjadi satu kunci utama dalam menyuruh umat Islam untuk bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita ada pengulangan ayat di dalam surah Ar-Rahman ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang membawa maksud maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Jadi ayat ini jelas lagi menceritakan tentang kita perlulah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlulah bersyukur dan juga bertafakur dan mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, nikmat keamanan 63 tahun kemerdekaan kita perlulah kita syukuri dengan benar-benar kesyukuran dan bertafakur dengan surah Ar-Rahman ini. Terima kasih banyak, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak. InsyaAllah. Ya, Ustaz Muhammad Al-Fiq Muhammad Azhar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi juga adalah Presiden Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi. Jadi sama-sama kita sertai ya selama sejam membaca Al-Quran esok ya yang akan berlangsung esok 30 hari bulan Ogos jam 12 tengah hari hingga 1 tengah hari. Ya. Baik, kita berehat sekali lagi ya. Dan selepas ini berita Al-Hijrah kembali dengan Bincang Niaga di Pantai Timur. Baik, jangan kecewa bagi anda yang tidak sempat menyertai program Bincang Niaga Prihatin TV Al-Hijrah di Kota Baru, Kelantan hari ini kerana esok ya anda masih ada peluang. Ya, pelbagai tawaran pakej pengiklanan di TV Al-Hijrah dengan harga berpatutan menanti anda khusus buat usahawan ya di Pantai Timur. Menurut Ketua Jabatan Komunikasi Korporat dan Media Integration Group TV Al-Hijrah, Saiful Lizan Siddiq, Bincang Niaga Prihatin adalah kesinambungan daripada inisiatif pakej stimulus IKS TV Al-Hijrah yang menyediakan platform iklan di stesen TV Islam itu. Buat pakej ni memang istimewa untuk Bincang Niaga ni. Jadi kalau maksudnya kita buka pakej ni untuk Bincang Niaga ni saja. Maksudnya kalau lepas ni bila kita tutup pakej ni tak bolehlah, kena pergi balik normal pakej yang kita buat biasalah. Jadi saya sarankan ambil peluang untuk gunakan pakej ni. Siapa yang tak pernah merasa ataupun experience mempromosikan produk dia dekat TV, inilah masanya. Bincang Niaga Prihatin yang mendapat kerjasama SME Corp Malaysia ini turut menyediakan pakej pembiayaan, pengiklanan dan penjenamaan sehingga 50% bagi usahawan yang layak menerusi geran yang disediakan. Yang boleh kita fokuskan kepada periklanan dan juga penjenamaan. Jadi di sini SME Corp sediakan platform bantuan untuk usahawan-usahawan memohonlah, contohnya periklanan dari segi produk, periklanan dari segi nama syarikat dan sebagainya lah. Sementara itu, usahawan kosmetik dan minuman tambahan Muhammad Faizul Rohban Ahmad menyeru agar usahawan-usahawan terutama di Kelantan tidak melepaskan kesempatan terbaik untuk mendapatkan pakej pengiklanan termurah daripada TV Al-Hijrah dengan menghadiri Bincang Niaga Prihatin ini. Ini yang mana pakejnya sangat-sangat menarik dan pakej ini di dalam usaha TV Al-Hijrah untuk membantu usahawan-usahawan yang terkesan kerana COVID tetapi mereka masih lagi berniaga kerana seperti tagline-nya, produk anda berhak terkenal. Okay. Esok hari terakhir jelajah Pantai Timur Bincang Niaga Prihatin TV Al-Hijrah. Kepada yang berminat boleh hadir ke Hotel Grand Renai Kota Baru seawal jam 9 pagi hingga 6 petang. Baik, sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik?
Jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Biarpun terpaksa berkonvoi dalam norma baharu, ia tidak menghalang 50 penunggang motosikal berkuasa tinggi menjayakan program konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 dan mereka mencipta kelainan dengan menyusuri kawasan luar bandar di negeri bersejarah itu bagi mengetengahkan produk pelancongan tempatan. Jadi, ikuti laporan wartawan Nora Yuni Johari yang mengikuti konvoi berkenaan. Sebelum ini kalau melancong ke Melaka, ramai yang hanya berkunjung di bandar saja. Namun tahukah anda di bumi hang tuah ini juga terdapat banyak lokasi pelancongan luar bandar yang sangat menarik di sini. Antaranya Pusat Konservasi Penyu Padang Kemunting, Balai Cerap Al-Khwarizmi di Tanjung Bidara yang menampilkan pemandangan sangat cantik, Night Safari Zoo Melaka, Taman Rama-Rama, Homestay Air Limau dan pelbagai lagi. Menurut Ketua Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting, Siti Mastura Daud, di sini pengunjung boleh melihat secara dekat habitat dan kehidupan penyu kara yang sering mendarat di negeri Melaka berbanding di pantai timur. Selain dari melihat pameran penyu, orang ramai juga boleh melakukan program khidmat masyarakat di kawasan berkenaan yang memelihara habitat penyu kara dari diancam kepupusan akibat sampah sarap yang terlalu banyak di tepi laut. Saya juga sempat menemu bual salah seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi dari Ipoh, iaitu Rantan Singh, yang teruja dengan program ini kerana ia bukan sahaja konvoi, sebaliknya membawa mesej menyemarakkan semangat kemerdekaan yang ke-63 tahun dan juga pelancongan domestik negara. Sepanjang 2 hari berkonvoi di Melaka, anjuran Fast Bike Club dan Ripple Motorcycle Club, peserta sempat melawat rumah tradisional, belajar membuat kraf tangan bersama rakyat Melaka dan bermain permainan tradisional. Baik, saya kini berada di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting, di mana ia merupakan salah satu tempat pelancongan luar bandar yang sangat menarik di Melaka. Jadi kepada anda yang ingin merasai pengalaman mendekati dan melihat penyu secara dekat, anda bolehlah berkunjung ke Melaka. Laporan Nora Yuni Johari untuk Berita Hijrah. Sementara itu, Exko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka, Dato' Muhammad Jailani Khamis turut menyambut baik program Konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 dan program tersebut katanya sekaligus membuka peluang mempromosikan produk pelancongan Melaka secara terus. Dari segi sudut pelancongan pula. Dari segi pelancongan, bila adanya konvoi-konvoi begini, jadi semangat untuk melancong dalam domestik itu juga dapat dinaikkan. Dan saya nampak pelancong utamanya menjelang bulan Ogos sebagai satu contohnya Melaka River Cruise, River of Lights itu. Kalau dulu selepas post-Covid PKPP, kita hanya mendapat 2 atau 3,000 orang sehari. Baru-baru ini kita dah mencapai 7,000 orang satu hari. Jelasnya lagi, walaupun negara masih dilanda wabak COVID-19, Melaka mencatatkan peningkatan kedatangan pelancong tempatan sehingga 150%. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pelepasan Konvoi Semarak Merdeka Melaka 2020 di Rembia pagi tadi. Baik, sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan Soundbite jam 9.30 malam di Instagram Berita Al-Hijrah. Malam ini giliran Ardi Herman bersama perunding motivasi Fazli Aziz bersiaran dengan tajuk 2020 Masih Tak Kenal Tong Sampah?
Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.